Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-14 siri Ultraman Blaza. Bagi sesiapa yang masih lagi belum menonton, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Untuk episod ke-14 ni memang episod yang best gila bagi aku. Sebab episod kali ni dia tak fokuskan kepada raksasa yang muncul, tapi dia fokuskan kepada jalan cerita. Dan dalam episod ni kita boleh tengok serba sedikit dark secret pasal Global Guardian Force. So, episod ke-14 ni dimulakan dengan menunjukkan babak di mana ada kemunculan raksasa baru yang dah buat kacau, dan nama raksasa tu ialah Deltandal. Aku pun sebut macam mana lah, Deltandal. Macam tu lah. Macam nak dekat nama Dettol sikit, tapi Deltandal. Okay. Dan pihak JGF pun telah mengarahkan pasukan SCAD untuk menumpaskan raksasa Deltandal tersebut. Okey, dan raksasa Deltandal ni adalah raksasa yang boleh terbang dengan kelajuan Mach 9. So memang laju gila lah. So SCAD pun menggunakan Earth Garen untuk membuat serangan terhadap Deltandal. Tapi malangnya Deltandal ni laju gila weh. Dan Earth Garen nak tembak Deltandal ni pun tak kena sebab raksasa tu laju. Dan bila raksasa tu tak berjaya ditumpaskan, General Haruno pun datanglah kat squad SCAD tu. Dan apa lagi, macam biasa, marahlah kepada semua ahli pasukan SCAD tu sebab tak berjaya menumpaskan Deltandal. Tapi sebelum tu lupa pula aku nak cerita. Masa squad SCAD tu fokus menyerang kat Deltandal, si Emi Aobe ni dia telah membuat satu kajian ataupun siasatan lah, senang cerita. Dia nak mengetahui tentang dark secret pasal GGF. So masa dia tengah buat kajian tu, dia buat kajian tu dekat bahagian unit teknologi maklumat GGF lah kalau tak silap aku. Dan dia telah menemui satu dark secret pasal GGF, di mana dark secret yang dia temui tu, dia jumpa satu projek yang dinamakan sebagai V99. Dan dalam projek tu ada menyatakan bahawa Bazanga ni adalah serangan first wave, gelombang yang pertama. Lepas tu Gebalgal tu adalah serangan second wave, dan Deltandal ni kemungkinan besar adalah serangan yang ketiga lah, gelombang ketiga. Lepas tu dia jumpa lagi satu info berkenaan dengan satu pusat kajian yang bernama Test Facility Y66 tu, tak silap aku kan. Tapi masa tu, masa dia nak selongkar lagi pasal Y66 tu, tiba-tiba pusat teknologi maklumat GGF tu didatangi oleh tentera-tentera GGF lah, dan menyebabkan Emi Aobe terpaksa melarikan diri. Okay, so kembali semula ke babak di mana General Haruno memarahi pasukan SCAD tu. Lepas General Haruno tu pergi, si Emi Aobe Emi Aobe ni pergi kejar si General Haruno tu lah. Dan bila dia jumpa dengan General Haruno ni, dia tanya kat General Haruno tu pasal tu lah, projek V99 dengan test facility Y66 tu. Tapi malangnya General Haruno kata kat dia, dekat Emi, dia cakap, Emi, kau jangan buat hal, kau jangan pergi check lagi, sebab kalau kau terus buat siasatan, ada possibility, ada kemungkinan yang pasukan SCAD ni akan disband ni apa lah bahasa Melayu dia. Aku ingat sebenarnya bahasa Melayu dia, tapi tiba-tiba jadi tak ingat lah. Kalau dibubarkan, akan dibubarkan. Tapi Emi ni dia jenis fighter. Dia kata dia tak kisah. Dia kata dia tetap nak buat siasatan tersebut. Okey, masa babak tu aku ingatkan Emi Aobe ni anak kepada General Haruno sebab nampak berani sangat kau melawan ni kan. Tapi relax dulu. Okey, itu anggapan awal aku Okey, so pasukan SCAD pun masih terus menyelidik pasal Deltandal, dan dalam masa yang sama pula Emi Aobe ni fokus kepada siasatan dia tentang Test Facility 66 dengan projek V99 tu V99 tu Alright, so
pasukan Scud ni pun dia masa dia buat siasatan pasal Delta Tandal ni, dia telah dapati bahawa Delta Tandal ni sebenarnya menyorok dekat awan cumulonimbus. Kalau betul cumulonimbus, kalau salah boleh betulkan sebutan aku kat bawah kat ruangan komen. Okey, rupanya Delta Tandal ni dia suka menyorok dekat awan-awan cumulonimbus. Cumulo pula. Cumulonimbus. Lantaklah mana pun cumulonimbus. Okay, alright. So Delta Tandal suka menyorok kat situ dan pasukan Scud dapat tahu pasal benda tu. Dan kemudian dia orang pula ada jumpa yang Delta Tandal ni telah salin kulit. Macam ular kak, salin kulit. Dan kulit yang orang kata apa, sisa kulit dia tu ditemui di bukit Dan penemuan tu telah menyebabkan dia orang buat siasatan DNA dekat kulit tu dan mendapati bahawa Delta Tandal ni sebenarnya adalah raksasa yang berasal dari bumi. Awalnya dia orang syak Delta Tandal ni adalah raksasa yang datang daripada angkasa lepas, tapi bila cek rupanya Delta Tandal ni adalah raksasa yang datang dari bumi. Dan ada benda yang telah menyebabkan Delta Tandal ni tiba-tiba muncul kat bumi. Dia maksudnya ada something yang menyebabkan Delta Tandal buat reaction untuk muncul dan terus terbang kat awan, dekat langit. Alright. So masa tengah buat penyelidikan tu, tiba-tiba Delta Tandal pun muncul. Dan bila Delta Tandal ni muncul, pasukan Scud pun telah come out. Pasukan Scud pun fokus untuk membuat serangan terhadap Delta Tandal sebab nak musnahkan Delta Tandal tu sebab Jeneral Haruno dah bising kan. Dalam masa yang sama, Army AOB masih teruskan siasatan dia pasal projek V99 dan test facility Y66, dan dia telah menemui nama bekas pengarah GGF sendiri yang bernama Yu Dobashi. Dan masa tu dia macam terpelik kenapa Yu Dobashi boleh jadi orang yang mengetuai research untuk projek V99 dekat test facility 66 tu sebab dia dah bersara, tiba-tiba dia boleh jadi orang kata apa, orang yang mengetuai test tu kan. Lepas tu dia dapat info juga yang Captain Gento terlibat sama semasa kata apa, kerja-kerja menyelamat masa test facility tu meletup, test facility 66 meletup. Dan rupanya antara orang yang hilang dalam test facility Y66 tu ialah bapak Army AOB sendiri Bapak dia tak mati, tapi bapak dia hilang. Dan ramai orang yang sebenarnya hilang semasa berlakunya letupan misteri dekat test facility Y66. Aku sebenarnya tak sure ada perkataan Y ke tidak kat situ kan, tapi lantaklah ke 66 saja. Tapi lantaklah, tak kisahlah kan Y ke apa kan, dan dia nombor 66 tu betul. Alright. Dan masa Army AOB tengah cari-cari tu, tiba-tiba dia didatangi oleh orang kata apa, orang suruhan Yu Dobashi Yu Dobashi ni kira jangan main-main dia memang orang yang agak orang kata berpengaruh Dan orang suruhan Yu Dobashi ni ajak Army AOB untuk jumpa dengan Yu Dobashi. So Army AOB pun pergilah berjumpa dengan Yu Dobashi. Dan Army AOB ni bila dia jumpa Yu Dobashi tu awal-awalnya macam bagi warning kan. Dia cakap stop buat pasal carian pasal projek V99 dengan test facility Y66 tu, sebab benda tu akan menyebabkan pasukan Scud ni akan dibubarkan Tapi Army AOB ni jenis kental Dia cakap dia tak peduli pasal tu. Dia terus straight to the point. Dia tanya apa sebenarnya projek V99 ni. Dan Yu Dobashi pula dia tak jawab. Dia cakap, kalau engkau kan terror buat kajian selidik apa semua ni kan, apa kata engkau sendiri yang jawab? So Army AOB kata projek V99 ni sebenarnya adalah projek untuk mengenal pasti dia satu projek untuk mengenal pasti kuasa jahat Dark Forces yang telah menghantar raksasa-raksasa seperti Bazanga dan juga Gebalga ni. Gebalga. Aku sampai sekarang kalau sebut nama raksasa tu rasa macam betul ke tidak je. So projek V99 adalah satu projek yang nak menyiasat siapakah Dark Forces ataupun kuasa jahat yang telah menghantar Bazanga
dan juga Gebalga tu. So Yodobashi ni pun dia macam akui apa yang si Emi Aobe tu cakap. Dan dia cakap, okay, kalau kau nak siasat, kau teruskanlah siasatan kau, dan kau akan jumpa kebenaran dia suatu masa nanti. Alright. Dan pertemuan Emi Aobe dan Yodobashi pun terhenti setakat tu. Dan kita kembali semula ke, orang kata apa, pertarungan di antara Earth Garen dan juga raksasa Del Tandal. Okay, pertarungan raksasa Del Tandal dengan Earth Garen ni, orang kata satu pertarungan yang biasa, yang macam kita biasa tengok dalam mana-mana cerita Ultraman pun kan, raksasa lawan Ultraman kan. Okay, so bila Earth Garen tak berjaya nak menumpaskan Del Tandal ni berseorangan, maka Captain Gento pun keluar, muncul dan bertukar menjadi Ultraman Blaza. Dan akhirnya Ultraman Blaza berjaya memusnahkan raksasa Del Tandal dengan menggunakan Tilsonite Sword . Okay, so untuk episod ke-14 ni memang fokus dia bukan fokus dekat cerita pasal raksasa tu. Fokus dia ialah pada dark secret yang ada dalam GGF tu sendiri. Sebab GGF ni seolah-olah macam dia dah tahu yang raksasa ni bakal muncul, dan dia orang macam dah ready lah untuk buat satu kajian penyelidikan tentang kemunculan raksasa-raksasa yang muncul tu, Bazanga, Gebalga. Tapi secara detailnya tak tahulah apakah siasat, apakah kajian yang telah dibuat di, orang kata apa, test facility Y66 tu, dan kemudian kenapa berlakunya letupan misteri tersebut . Dan pada masa tu juga, bukan pada masa tu, lepas habis lawan dengan raksasa Del Tandal tu, okay, Emi Aobe pun balik ke markas SCAD dan dia berjumpa dengan Captain Gento. Dan dia ceritalah kepada Captain Gento pasal insiden letupan dekat test facility Y66 tu. Dan dia cakap kat Captain Gento yang sebenarnya bapa dia adalah salah seorang researcher, pengkaji yang telah hilang semasa berlakunya letupan dalam test facility Y66. Dan si Emi Aobe ni pun, dia pun minta kebenaran daripada Captain Gento untuk dia teruskan siasatan supaya dia tahu apa sebenarnya yang dah berlaku kepada bapa dia. Dan Captain Gento pun, orang kata apa, membenarkanlah si Emi Aobe tu untuk teruskan dia punya siasatan. Alright. Tapi macam Captain Gento kan, dia terlibat dalam orang kata apa, menyelamatkan orang-orang yang dah masa berlakunya letupan dekat test facility Y66 tu kan. Dan kat situ jugalah kali pertama dia berjumpa dengan Ultraman Blaza lah. Dan sebenarnya aku rasa Ultraman Blaza tu dia muncul dekat tempat tu ialah pasal dia nak selamatkan Captain Gento lah. Mungkin dia tahu yang Captain Gento sebenarnya tak boleh selamat pun dalam insiden letupan tu, tapi Blaza telah datang untuk selamatkan Captain Gento lah. Aku rasa kan, ni teori aku kan, letupan tu tak mematikan bapa Emi Aobe ataupun researcher yang lain, tapi sebenarnya dia orang telah tersedut ke tempat yang lain. Ini teori aku je lah. Alright. Tapi itulah antara benda-benda yang best yang berlaku dalam episod ke-14 siri Ultraman Blaza ni. Memang episod kali ni best gila sebab dia fokus kepada jalan cerita. Dia bukan fokus kepada raksasa, dia bukan fokus kepada pertarungan, tapi dia fokus kepada story development tu. Okay, nak menunjukkan bahawa Global Guardian Force ni ada dark secret dia orang. Dan dengan kisah-kisah begini telah menyebabkan orang berfikir yang GGF ni mungkin penyebab kenapa raksasa daripada angkasa lepas ni muncul kat bumi. Itu tak tahu tapi ini sangkaan aku, dan ada juga aku tengok, aku baca sangkaan orang lain berkenaan dengan isu ni. Tapi best, memang best episod ke-14 ni. Nampak memang matang, matured gila jalan cerita ni. Dia tak fokus kepada raksasa semata-mata. Alright, so itu saja ulasan aku berkenaan dengan episod ke-14 siri Ultraman Blaza. Terima kasih sebab menonton video aku ni sampai habis. Kita berjumpa lagi dalam video aku yang akan datang.